Assalamualaikum, saya Nur Syamimi dan saya adalah salah seorang wakil pembentang dari Kumpulan 3. Kami Kumpulan 3 telah menjalankan kajian tentang etika mahasiswa dalam menyelesaikan tugasan khusus. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menyelidik dan mengkaji kaedah yang telah diguna pakai oleh mahasiswa dalam menjalankan tugasan khusus mereka. Dan seterusnya, melalui kajian ini, kami juga telah dapat mengenal pasti sebab kekurangan etika pada mahasiswa dan masalah yang telah ditempuhi oleh mahasiswa. Seterusnya, dari kajian ini, kami juga telah menyarankan kepada mahasiswa cara untuk meningkatkan kualiti penghayatan dan etika mereka. Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk menganalisis tahap amalan beretika dalam kalangan mahasiswa semasa menjalankan tugasan khusus. Selain itu, dengan menjalankan tugas kajian ini, kami juga telah dapat mengenal pasti sebab kekurangan etika mahasiswa dalam menjalankan tugasan khusus mereka. Dan akhir sekali, melalui kajian ini juga, kami telah dapat menganalisis cara mengatasi masalah etika dalam kalangan mahasiswa semasa menjalankan aktiviti khusus mereka. Seterusnya, semasa kajian ini dijalankan, kami telah mengajukan beberapa persoalan kepada mahasiswa seperti: yang pertama, apakah tahap keterlibatan mahasiswa dalam amalan tidak beretika ketika menjalankan tugasan khusus mereka? Yang kedua, mengapakah mahasiswa kurang beretika dalam menjalankan tugasan khusus? Dan yang ketiga, iaitu yang terakhir sekali, bagaimanakah mahasiswa mengatasi masalah etika dalam menjalankan tugasan khusus mereka? Kepentingan kajian ini dijalankan adalah agar situasi mahasiswa semasa menjalankan tugasan khusus dapat difahami. Dan kajian ini boleh dijadikan panduan kepada mahasiswa untuk pencarian pengetahuan mereka dalam bidang etika. Seterusnya, kajian ini juga dapat meningkatkan kecekapan mahasiswa semasa menjalankan tugasan dan dijadikan panduan kepada mahasiswa. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa apabila melakukan tugasan khusus. Borang soal selidik telah diedarkan secara atas talian melalui media sosial. Pendekatan kajian ini telah dijalankan melalui kaedah kualitatif di mana data-data yang telah dikumpul dianalisis melalui carta pie dan graf bar. Daripada 45 responden yang terlibat, seramai 5 responden merupakan lelaki, manakala seramai 40 responden merupakan perempuan. Peratusan ini menunjukkan bahawa majoriti responden merupakan dari golongan wanita. Berdasarkan maklum balas daripada 45 responden, kami mendapati bahawa kesemua responden merupakan golongan yang berusia antara umur 18 sehingga 25 tahun. Daripada data yang ditunjukkan, golongan mahasiswa lebih didominasi oleh kumpulan yang kini mengambil program ijazah sarjana muda. Hal ini boleh dikaitkan dengan jumlah universiti yang menawarkan pelbagai kursus serta program ini. Raja menunjukkan kajian mengenai masalah etika daripada aspek mahasiswa tidak berinisiatif dan tidak melakukan tugasan dengan tekun dan teliti. Hasil kajian mendapati beberapa responden memilih tidak setuju dengan pernyataan ini, membuktikan sikap mahasiswa yang mengambil serius mengenai tugasan kursus yang diberikan kepada mereka. Responden yang bersetuju mencatatkan peratusan yang tertinggi, di mana perkara ini dapat dikaitkan dengan amalan sikap sambil lewa apabila melakukan tugasan kursus. Seterusnya adalah daripada aspek mahasiswa yang kurang mempunyai konsep pengurusan masa untuk melaksanakan tugasan kursus. Responden yang memilih sangat tidak bersetuju mempunyai peratusan yang terendah, manakala responden yang memilih setuju mempunyai peratusan yang tertinggi. Hal ini boleh dikaitkan dengan kemahiran pengurusan masa apabila mahasiswa mempunyai jadual waktu yang padat dengan pelbagai tugasan.
Masalah etika yang seterusnya ialah mahasiswa melakukan tugasan kursus pada saat akhir, di mana peratusan yang terendah diwakili oleh mahasiswa yang tidak menunda tugasan mereka. Peratusan yang tertinggi pula diwakili oleh responden yang setuju dengan amalan mahasiswa yang sering melakukan tugasan pada saat akhir. Daripada aspek mahasiswa meniru tugasan orang lain atau mengamalkan plagiat, terdapat sebilangan kecil responden yang memilih sangat tidak setuju dengan kenyataan ini. Hal ini bergantung pada tahap kesedaran mahasiswa tentang isu plagiat yang mampu memberi masalah kepada diri mereka. Kebanyakan responden pula memilih kurang pasti dengan pernyataan yang diberikan. Masalah etika yang terakhir ialah mahasiswa kurang berkomunikasi serta bekerjasama antara ahli kumpulan. Hasil kajian mendapati responden yang sangat tidak setuju mengenai peratusan yang terendah kerana ia dikaitkan dengan mahasiswa yang telah dilatih dalam memperbaiki dan meningkatkan kemahiran komunikasi mereka. Peratusan yang tertinggi pula diwakili oleh responden yang setuju dengan pernyataan ini. Hal ini berpunca daripada sikap ragu-ragu dan malu mahasiswa apabila berkomunikasi dalam kumpulan. Faktor masalah etika dalam menjalankan tugasan khusus. Yang pertama, mahasiswa tidak menitik beratkan tugasan khusus dan bergantung kepada orang lain. Daripada 47% jumlah responden, majoriti iaitu sebanyak 26.7% daripada jumlah responden memilih setuju dengan faktor ini. 89% daripada jumlah responden iaitu golongan minoriti sangat tidak setuju dengan faktor ini. Apa yang dapat saya simpulkan ialah majoriti mahasiswa menyedari bahawa faktor ini merupakan salah satu punca di mana mahasiswa merasakan bahawa mereka tidak sepenuhnya bertanggungjawab untuk menyiapkan tugasan khusus. Sebaliknya, mereka hanya bergantung pada orang sekeliling dalam menjalankan tugasan tersebut. Kedua, mahasiswa sering leka dengan melakukan perkara lain sehingga mengabaikan tanggungjawab untuk menyiapkan tugasan. 20% sangat setuju dengan faktor yang dicadangkan. Kemudian, hanya sedikit peratus sahaja, iaitu sebanyak 6.7% golongan responden memilih jawapan tidak setuju. Majoriti responden bersetuju bahawa mereka seringkali leka dalam menyiapkan tugasan khusus. Hal ini dapat menunjukkan bahawa kebanyakan mahasiswa menghabiskan waktu melakukan perkara lain sehingga terlupa untuk melakukan tugasan khusus. Ketiga, mahasiswa tidak mempunyai jadual kerja untuk menjalankan tugasan khusus dan tidak mengikuti jadual kerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil kajian, terdapat 44.4% jumlah responden yang setuju, manakala sebanyak 22.2% responden yang sangat setuju akan faktor masalah ini. Bilangan minoriti responden memilih sangat tidak setuju, iaitu sebanyak 44.4%. Perkara yang dapat disimpulkan ialah majoriti responden sakna bahawa jadual kerja merupakan salah satu perkara yang penting di dalam kehidupan mahasiswa untuk membantu melancarkan pengurusan kerja tugasan. Keempat, ketidakupayaan mencari sumber rujukan untuk menyelesaikan tugasan khusus menyebabkan mahasiswa mengamalkan amalan plagiat. Pilihan sangat setuju mewakili 15.6% jumlah responden. Seterusnya, 22.2% daripada jumlah responden tidak setuju dengan faktor masalah etika ini. Ramai responden bersetuju bahawa mereka mempunyai masalah dalam mencari sumber rujukan sebagai bahan rujuk untuk menyelesaikan tugasan khusus. Justru, mereka memilih untuk meniru bahan kerja yang sedia ada tanpa mengolah bahan tersebut. Yang terakhir, sikap kurang kemahiran berkomunikasi dalam kalangan mahasiswa telah menjurus mahasiswa melakukan amalan egoisme dalam menjalankan tugasan berkumpulan. Sebanyak 40% jumlah responden setuju, manakala 22.2% sangat setuju dengan punca masalah ini. Kesimpulannya, kemahiran berkomunikasi amatlah penting kerana ia perlu dipraktikkan ketika ingin berbincang bersama ahli kumpulan bagi menyelesaikan masalah. Sekarang, marilah kita lihat langkah-langkah mengatasi masalah etika dalam menjalankan tugasan khusus. Yang pertama, mahasiswa hendaklah berinisiatif dan berusaha untuk memberikan komitmen semasa melakukan tugasan khusus. 60% daripada jumlah responden yang sangat setuju dengan langkah ini. Kerjasama dalam kumpulan amatlah penting untuk melahirkan kesefahaman antara ahli kumpulan. Hal ini dapat membantu ahli kumpulan bersama-sama mencurahkan idea untuk membuahkan sesuatu hasil yang cemerlang. Kedua, mahasiswa perlulah menetapkan tarikh dan masa perbincangan 3 minggu sebelum waktu perbincangan. Peratusan responden yang setuju iaitu sebanyak 55.6% dan ia mencatatkan peratusan yang paling tinggi antara dua pilihan yang lain. Apa yang dapat saya simpulkan ialah sekiranya mahasiswa menetapkan tarikh dan masa perbincangan dengan lebih awal, hal ini dapat membantu mahasiswa mengelakkan diri daripada terjebak dalam masalah etika dalam menjalankan tugasan khusus. Ketiga, mahasiswa membuat senarai semak tugas agar lebih peka dengan status semasa tugasan kursus.
Responden yang memilih sangat setuju merekodkan peratusan sebanyak 55.6%. Selain itu, 37.8% daripada jumlah responden setuju dengan langkah ini. Kebanyakan mahasiswa mengambil langkah ini untuk mengatasi masalah etika. Langkah ini menambahkan kepekaan dalam perkembangan semasa tugasan khusus. Keempat, mahasiswa mendisiplinkan diri agar berusaha untuk menyelesaikan tugasan dengan sendiri. Peratusan sebanyak 53.3% daripada jumlah responden sangat setuju dengan kenyataan ini. Melalui data yang diperolehi, mahasiswa perlulah melatih diri untuk berdisiplin ketika melaksanakan suatu tugasan. Sikap mendisiplinkan diri perlu dipupuk dalam diri mahasiswa agar mahasiswa sentiasa konsisten dan komited untuk menyelesaikan tugasan dengan sempurna. Yang terakhir ialah, mahasiswa perlu memperbaiki kemahiran berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Peratusan sangat setuju mencatatkan sebanyak 57.8%. Majoriti bersetuju bahawa langkah ini dapat membantu untuk mengelakkan terjadinya masalah etika ketika menjalankan tugasan khusus dalam kalangan mahasiswa. Individu perlu sentiasa melatih diri untuk memperkasakan kemahiran ini agar dapat memudahkan mahasiswa berinteraksi dengan lebih terperinci dengan ahli kumpulan masing-masing. Sekian, terima kasih.